kerajaan pada waktu itu sudah tidak boleh diterima lagi oleh rakyat kerana terlalu banyak berlaku penyelewengan, corruption dan sebagainya yang mana merugikan rakyat. Rakyat perlu bangkit membuat perubahan untuk memastikan kepentingan mereka diambil kira. Di sinilah perjalanan yang dilakukan oleh Anwar ni bukan satu perjalanan yang mudah. Maknanya dia pergi disekat, ditahan, di pelbagai halangan dikenakan terhadap Anwar dalam perjalanan beliau. Jadi selepas beliau dipenjarakan, ini diambil alih oleh Datuk Seri Wan Azizah yang bersama dengan anak dia Nurul Izzah menjelajah ke seluruh negara memberi penerangan kezaliman yang berlaku, fitnah yang dikenakan terhadap beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan minta rakyat bangkit untuk membuat perubahan dan sebagainya. Atas dasar kesedaran inilah rakyat bersedia untuk membuat perubahan. Dan pada tahun 1999 beberapa kursi telah jatuh kepada masa itu Barisan Alternatif lah. Pada 99 tu di mana Negeri Terengganu dan Kelantan jatuh kepada Barisan Alternatif, dan dari situ kita, termasuklah saya, telah dilantik sebagai ahli parlimen, dipilih, dan di situlah kita menyuarakan isu-isu yang berkepentingan rakyat dan isu-isu penyelewengan yang berlaku dalam negara, salah guna kuasa, penyelewengan dalam pengurusan ekonomi dan sebagainya, kita ungkit dalam parlimen. Setelah Datuk Seri Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, maka disitulah kebangkitan yang luar biasa. Tidak ada satu daerah parlimen yang tidak disinggah oleh Datuk Seri Anwar. Baik di Randau ke, di Romping ke, tempat payah-payah, bukan saja di bandar-bandar, tetapi juga di Sabah, daripada Lundu, ujung Sarawak tu, sehinggalah kepada di Kudat, ujung Sabah tu, kita bergerak melalui naik pelbagai kenderaan, kereta, perahu, rakit, ferry, boat, dan juga helikopter dan sebagainya. Kita menjelajah ke seluruh negara dan tidak ada satu, I don't remember, satu kawasan parlimen yang kita tidak jelajah. Maknanya kita masuk hutan belantara di Bakun, kita masuk dekat orang buat dam tu, Bakun, di Puncak Borneo, di Tasik Biru, sepadan dengan di Kalimantan. Kita pergi sampai ke Kudat dah ujung, dah boleh nampak Filipina tu. Kita pergi sampai ujung ke Sarawak tu, ke Lundu tu. Atas pada ada lagi bandar selepas pada Lundu kita pergi. Maknanya dan kita dalam perjalanan tu bukan satu perjalanan yang mudah. Berbagai kesusahan yang kita lalui, pergi menjelajah dari rumah panjang ke rumah panjang. Begitu juga kita menjelajah pergi melalui bas jelajah Merdeka tu, di mana kita dipaling dengan batu, paling dengan telur dan sebagainya. Ada sekali tu di Alustar, Anwar berceramah di masjid di blackout. Ada orang bawa sabit untuk nak tapi kita dapat menghalang. Dan bukan satu benda yang mudah untuk membangkitkan ataupun memberi penerangan kepada rakyat supaya buat perubahan. Tapi sebab itulah saya sedih bila ada orang yang claim that is their work, dia bagi tahu kerana dia usaha dia, kerana dia layak, Anwar tak layak untuk jadi Perdana Menteri sebab mereka lah yang sebenarnya buat kerja dan sebagainya. Mereka disingkirkan dan sebagainya. Sedangkan yang buat kerjanya Anwar. Dia pergi menjelajah ke seluruh negara. Dan di sinilah hasil daripada gerakan ataupun perjalanan beliau pergi ke setiap kampung, jumpa masyarakat semua untuk beri penerangan, untuk bangkit, untuk buat perubahan. Ada di sinilah maka rakyat terbuka hati. Yes, we need change. This is how it was done. Of course, the government of the day at that time ada media, radio, TV dan sebagainya, tetapi kita tidak mempunyai. Kita terpaksa pergi jumpa dengan rakyat.
tak boleh kita nak bagi tahu dan tak kerti nak kita nak explain how difficult it is to go into kampung, how to mobilize orang kampung untuk keluar. It's not an easy job. Sebab itulah saya merasa terkilan ada di kalangan kita yang merasakan sumbangan Anwar ni tak melayakkan dia jadi Perdana Menteri. Ada orang lain yang layak, sedangkan mereka ni menggunakan jawatan mereka untuk membeli orang dan sebagainya, sedangkan yang turun ke jumpa rakyat tanpa guna duit dan sebagainya, yang tu yang sebenarnya yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim.